Mana kita tahu agama ni ikut Nabi. Bagi agama bukan ikut akal. Jadi ulama bagi tahu macam mana kita nak tahu agama apabila Allah SWT cakap macam ni, akal jangan ubah supaya ngelak daripada ni, lompat. Tak ada. Agama macam ni bila Allah cakap macam ni berkembang, macam ni lah, terus berhenti. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وفهما وشوقا وحفظا وهدى وتقى بحرمة اسمك الأعظم يا عليم يا عليم يا عليم علمنا من لدنك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurnia pada kita. Dan sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terlampau banyak sangat. Kita sebagai manusia, kalau kita nak hitung, sudah tentu kita tak mampu nak hitungnya. Kerana banyak sangat nikmat yang Allah beri pada kita. Yang kita hanya mampu adalah syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri pada kita. Tuan-tuan demikian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri pada kita selepas Allah jadikan kita manusia. Allah jadikan kita orang Islam. Dengan Islam kita dapat kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat tahu apa maksud kehidupan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang yakin bukan saja pada ketuhanan Tuhan, pada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, bahkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentu daripada awal kehidupan kita sehingga kematian kita. Dan begitu juga selepas kematian kita nanti. Semua kita yakin ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik buruk yang berlaku dalam dunia ni, semuanya ketentuan dan ketetapannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sebagai orang yang beriman, antara rukun iman kita adalah kita yakin, percaya kepada takdir. Sama ada takdir itu baik ataupun takdir itu buruk, dua-dua kita percaya. Bahawasanya tidak berlaku satu zarah pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada seorang itu mengikut jalan para nabi ataupun seorang itu mengikut jalan para iblis, para syaitan, maka semuanya itu tuan-tuan demikian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhtiar yang Allah beri kepada kita, sama ada kita nak ambil jalan baik ataupun jalan buruk. Dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pastinya berlaku. Allah lah yang ciptakan malaikat, Allah juga yang cipta syaitan. Kebaikan dan keburukan semua yang berlaku dalam dunia ni. Cuma sebagai orang yang beriman, maka kita tidak kurang beradab bagi kita menisbatkan buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta dalam kehidupan kita sendiri pun kita tahu nisbat buruk pada seorang satu perkara yang tak bagus. Mengatakan buruk pada seorang satu perkara yang tak bagus. Patah lagi nak nisbat buruk kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lagilah satu perkara itu dilarang. Satu dalam kehidupan kita, satu perkara memang perkara tadi berlaku, tapi kalau kita ungkapkan maka akan jadi kurang adab. Kurang adab tadi pun perlu ditukar supaya menjadi adab. Kenapa? Kalaulah perkataan itu kita teruskan, maka perkataan tadi akan nampak buruk. Dan dalam tradisi kita, bahasa kadang-kadang kita terpaksa tukarkan daripada nama binatang ni kepada binatang yang lain. Kenapa? Kerana adab.
Tak panggilnya babi, tapi panggilnya khinzir. Tak panggilnya berak, tapi panggilnya buang air besar. Panggilnya kencing, tapi panggilnya buang air kecil. Kenapa kita ubah atas dasar adab? Tahulah bahawa adab tadi satu nisbat yang baik. Jadi sebab itulah tuan-tuan bukan ada Allah SWT, pada manusia pun kita tahu perkara adab ni sangat penting, apatah lagi kita nak nisbat buruk pada Allah SWT. Sebagai orang yang beriman, walaupun kita tahu baik buruk semua datang daripada Allah SWT, cuma Allah beri ikhtiar pada kita. Bila ikhtiar kita salah, maka kita salahkan diri kita. Ikhtiar kita baik, maka dengan baik tadi kita serah pada Allah SWT. Ma asabaka min hasanah fa min Allah. Apa hasanah yang kita dapat, kebaikan yang kita dapat, semua daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsi. Apa yang buruk yang timpa pada kita, maka kita salahkan diri kita secara adabnya. Kun kullum min indillah. Dan sebenarnya semua datang daripada Allah juga. Contoh demikian ada Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kerana Allah SWT jadikan kita orang yang beriman. Orang yang beriman, dia beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi. Apa sahaja yang Allah SWT perintah, Allah perintahkan kita suruh ikut Nabi, maka kita akan ikut Nabi. Ikut Nabi dari segi apa? Dari segi segala ibadat kita. Ibadat yang paling unggul, ibadat yang utama sekali adalah solat. Maka solat pun kena ikut Nabi juga. Tak boleh ikut sendiri. Sehingga Nabi beritahu, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu nak solat, solatlah macam aku solat. Ibadah kalau ikut cara selain daripada Nabi, maka gagal. Ibadah cara Nabi, maka berjaya. Begitu juga bukan saja ibadah, kehidupan pun sama juga. Mana yang kehidupan yang Nabi suruh, maka kita ikut. Mana yang Nabi larang, kita jauhkan. Satu yang kita dengar, apa yang Allah SWT perintahkan kita buat. Satu lagi kita dengar, apa yang Nabi suruh. Nabi perintah pun sama kita kena buat. Apa yang dilarang, manahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, kita jauhkan diri. Tahulah kehidupan kita, kalau kita nak berjaya, maka kita kena ikut Nabi. Dan Nabi telah tinggalkan para sahabat. Para sahabatlah membawa sunnah-sunnah Nabi ke muka bumi, seluruh alam. Kemudian generasi demi generasi selepas sahabat, para alim ulama yang mereka bawa ilmu nubuwah, sehinggalah sampai kita, sehingga kita hari ini kita dengar. Bila kita dengar benda tu sabit dengan Nabi, kita rasa seronok. Kan? Benda tu ada kaitan dengan Nabi, kita akan rasa seronok. Nabi pernah buat macam ni, Nabi pernah pakai macam ni, kan? Macam-macam lah yang berkaitan dengan Nabi, kita akan rasa seronok. Ini tanda berimannya seorang. Tuan-tuan demikian ada Allah SWT, insya-Allah kita akan terus pengajian kita, iaitu berkaitan dengan yang ada kaitan dengan Nabi SAW. Dari segi khuf, iaitu pakaian stokin kulit. Sebelum ni pernah, pada kuliah yang sebelum ni, kita bicarakan tentang taharah, iaitu bagaimana Nabi SAW berwudu, banyak manakah air Nabi SAW berwudu untuk solat. Begitu juga untuk mandi wajib, banyak kuantiti mana Nabi SAW gunakan. Dan pada kuliah kali ini, insya-Allah kita akan sentuh bahagian stokin kulit. Stokin kulit ni dalam bahasa Arab panggil khuf. Tuan-tuan demikian ada Allah SWT, punca urat yang ada dalam badan kita, semuanya banyak daripada kaki. Sebab itu kita ada satu kaedah, iaitu urut daripada kaki untuk seluruh jasad. Orang ni sakit apa? Dia urut daripada ibu jari. Orang ni sakit apa? Urut daripada jari tengah pula. Orang ni sakit apa? Urut daripada bawah tapak kaki pula. Kenapa? Punca urat daripada situ. Maka oleh kerana punca urat daripada situ, maka tahulah kaki ni satu perkara yang berharga juga. Sebab itu kalau sejuk kaki, boleh jadi sejuknya akan beri kesan pada tubuh badan sampai ke atas. Tapi kalau kaki tadi terpelihara, maka akan terpelihara daripada bawah sampai ke atas.
Sebab itu kita ada satu kaedah untuk bagaimana nak pelihara kaki. Itu utama sekali pada musim sejuk. Sebab itu kita tak ada dalam kitab fiqh, kita bahas tentang pakai baju kulit, tentang pakai seluar kulit. Tapi stocking kulit kita bahas. Kenapa dia ada kaitan dengan kesihatan. Dan insya-Allah tuan-tuan kita dengar hadis yang pertama berkaitan dengan stocking kulit ni, insya-Allah. Ringkas. Hadis yang pertama pada malam ni, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a huwaitu li anzi'a khuffayhi qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha 'alayhima muttafaqun 'alayh walil arba'ati 'anhu illa an-Nasa'i أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk. Maka aku telah tunduk untuk cabut kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhuma, biarkan keduanya itu di kaki. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, sebab aku masukkan kedua khuf, aku pakai kedua khuf tadi dalam keadaan suci. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu ke atas keduanya tadi. Hadis ni muttafaqun alaih. Dalam Sahih Bukhari pun ada, dalam Sahih Muslim pun ada hadis ni. Cuma selain daripada Sahih Bukhari Muslim, ada tak dalam sunan-sunan yang lain seperti Sunan Tirmizi, seperti Sunan Abu Daud, Ibnu Majah? Ada. Melainkan tak ada dalam Sunan Nasa'i, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuf wa asfalahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu bukan saja dekat atas khuf, bahkan bawah khuf pun Nabi sapu. Cuma sanadnya dhaif. Bila sanadnya dhaif, maka ulama tidak ittifaq, tidak ijma' ke atas kita perlu sapu kedua, atas dan bawah. Sebab itu kita ambil sapu dekat atas. Tapi siapa yang nak sapu atas kemudian bawah, boleh tak? Nanti kita akan tunjukkan cara ni. Tuan-tuan diberikan oleh Allah SWT, rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Dalam mazhab Syafi'i kita, rukun wudu ada 6. Yang pertama kita niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua perkara itu dia berasaskan niat. Maka wajib dalam mazhab kita niat. Yang kedua, melibatkan anggota wudu, iaitu muka. Kedua. Kemudian yang ketiga, tangan. Yang keempat, kita sapu kepala. Yang kelima, kita basuh kedua kaki. Yang keenam, tertib lah. Kenapa Allah SWT sebut dalam Al-Quran secara tertib? Kita jangan langgar tertib tadi. Bila kita ikut tertib tadi, insya-Allah kita akan dapat kebaikan je lah. Tapi tuan-tuan demikian Allah SWT, kita nak cerita yang last sekali yang basuh kaki tu. Jadi bila basuh kaki, kita akan basuh kaki sampai buku lali. Buku lali tadi kena lebihkan. Baru sempurna kaki kita. Tapi bila kita pakai khuf, stocking kulit ni. Stocking kulit ni ada sifat-sifat dia juga. Iaitu sifat yang pertama, stocking kulit ni dia mesti kena buat daripada kulit. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh mengikut rentak kaki kita berjalan. Kalau tak boleh mengikut rentak, hukum dia lain pula. Mungkin hukum dia kasut kulit. Ini stocking kulit. Yang ketiga, dia kena pakai ni sampai tutup buku lali dia. Kalau nampak buku lali, maka tak sah juga stocking kulit tadi. Dia kena tutup buku lali dia. Ini ada 3 basic yang kena ada. Kemudian tuan-tuan diberikan Allah SWT, macam mana nak sah kita pakai tadi? Bila kita dah pakai tadi, adakah kita nak kena basuh? Contoh kita nak ambil batal wuduk kita. Kita pakai dia, syarat dia dalam keadaan kita berwuduk baru kita pakai. Kita dah ambil wuduk semua baru kita pakai. Dah pakai, tutup semua muka lali. Cuma bila kita batal wuduk sekali lagi, macam mana kita nak buat? Adakah kita nak bila sampai dekat kaki, kita dah basuh dah semua, muka dah basuh, tangan pun dah basuh, kepala pun dah sapu, telinga pun dah sapu dan sebagainya, perkara-perkara sunat semua kita buat sehingga tinggal kaki. Adakah kita nak basuh semua sekali stocking kulit tadi?
ataupun memadai kita sapu di atas sahaja. Ini yang Nabi SAW tunjukkan, memadai sapu di atas sahaja. Memadai di atas, sapu di atas sahaja. Kemudian tuan-tuan dimulakan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pakai stoking kulit ni, kita nak tengok antara syaratnya, air tak boleh meresap masuk ke dalam. Kalau air boleh meresap masuk ke dalam, maka tak sah juga. Kita sapu. Sapu tadi air meresap tak masuk ke dalam. Kalau meresap, maka tak sah. Kalau tak meresap, okey. Kemudian, berapa lama tempoh dia boleh pakai? Biasanya tempat kita ni memang kita jarang nak pakai, pasal alhamdulillah tempat kita tak ada musim sejuk. Musim sejuk tak ada, musim panas sangat pun tak ada. Tapi kawasan yang ada musim sejuk, mereka akan pakai benda ni. Dan memang ada hukum dia. Hukum dia untuk orang yang bermukim sehari semalam. Kita duduk dekat tempat kita sehari semalam, maknanya 24 jam lah. Bila bermulanya sehari semalam tu ni? Bermulanya sehari semalam tu selepas batal wuduk dia. Bukan selepas dia pakai. Dia pakai tu bukan. Selepas batal ni. Contoh dia pakai khuf tadi, dia pakai pukul 1 tengah hari. Dia pakai. Untuk sapu, untuk apa? Untuk zuhur. Kemudian ada wuduk dia pukul 3 batal wuduk dia. Pukul 3 waktu batal wuduk dia tadi, itulah kiraan untuk sehari dia 24 jam. Daripada situ. Maknanya dia boleh pakai sampai pukul 3 besok. Jadi habis saja pukul 3, maka dia kena buat pembaharui balik. Macam mana nak pembaharui balik? Buka balik khuf dia, kemudian dia ambil balik. Ambil balik air wuduk, kemudian dah basuh kaki, pakai balik. Tuan-tuan, bukan ada Allah SWT, orang pakai khuf senamnya, mudah. Antara kemudahan khuf ni, bila kita dah basuh dah semua anggota wuduk, tinggal kaki, hanya kita ambil, ni kaki kita contoh, kita ambil air sikit, kita sapu kat sini saja. Tak perlu sapu seluruh, sapu sini saja. Ni dah kira kita dah basuh kaki dah. Baik kanan maupun kiri, dua-dua. Ni kira kita dah basuh kaki dah. Cuma dia ada tadi yang kita kata dalam satu hadis disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuf wa asfalahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sapu atas khuf dan juga bawah. Macam mana cara sapu dia? Nak bagi tahu cara sapu dia macam ni. Kita sapu dekat atas, kemudian dekat bawah kita tolak. Tolak daripada sini, lepas tu tarik ke atas. Nak tunjuk pun macam mana nak tunjuk. Saya tunjuk ke orang sini dulu kot. Tunjuk ke orang sini. Dia macam ni cara dia. Kita sapu sini. Kita sapu sini. Ni tarik. Kemudian kita tarik bawah. Sini. Kita tarik sini. Tarik sini. Ini cara asfalahu a'la. Boleh Saya tunjuk sini pula. Ni kita tarik sini. Sini kita tarik. Macam tu. Macam seolah-olah atas ni kan. Ni atas. Ni bawah. Jadi atas ni tarik bawa sampai dekat kaki sini. Sini. Ini bawah ni tolak. Kalau tidak kita akan sapu macam ni je. Kaki. Ini kita tarik sini. Kita tarik bawah. Boleh juga buat macam ni. Ini dua keadaan lah. Bagi siapa yang banyak bersafar dekat luar, terutama kalau orang pergi umrah, macam kita kalau ada orang bersafar sampai India, Pakistan, ada orang yang bersafar sampai negara Eropah, tempat-tempat sejuk, ataupun orang pergi negara Arab waktu musim sejuk, pergi buat umrah ke, musim sejuk, kita akan nampak ramai orang pakai khuf. Kemudian bila dia ambil sembahyang, benda tanya dia sapu di atas. Rupanya main hukum. Memang ada hukumnya. Kalau kita belajar dalam kitab fiqh, memang ada hukumnya. Dan kitab fiqh adalah asalnya sumber daripada hadis lah. Bila ada hadis tu, baru dibuat kaedah dalam fiqh. Kerana kitab fiqh ni bukan kitab yang reka-reka sendiri, tak ada. Dia berasaskan daripada Al-Quran dan hadis ni. Sebab dia kata, hadis datang macam ni. Jadi kitab fiqh susun lah macam mana. Dia punya syarat-syarat.
Jadi datang dari segi umum. Sebab itu kita kata Al-Quran, cara nak memahami Al-Quran kena melalui Nabi. Tak mungkin orang faham Al-Quran tak melalui Nabi. Kenapa? Memang tertib daripada dulu sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertib yang Allah bila turunkan mana-mana kitab, mesti Allah turunkan Nabi sekali kitab tadi. Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Musa. Allah tak turun direct, wahai Bani Israel, ni kitab dah turun dah, kamu faham-faham sendiri. Tak ada. Begitu juga kitab turun pada Nabi Daud. Nabi Daud bila turunnya bukan pada kaum, dia bagi tahu, ha ni sekarang ni kitab ni, ha baca masing-masing, faham. Itu juga Al-Quran bila diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada pula diberitahu pada sahabat, baca sendiri kitab ni, kamu faham sendiri. Bahkan Allah SWT suruh rujuk dengan Nabi, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan Al-Quran pada kamu, hai Muhammad, supaya kamu dapat terang pada manusia. Manusia ketika itu adalah para sahabat. Jadi para sahabat ni, dia nak faham Al-Quran, dia akan tanya Nabi. Sebiji-sebiji Nabi akan terangkan. Nabi akan terangkan. Sebab itulah, bila Nabi dah tak ada, Nabi dah pesan dah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Ulama yang mewarisi ilmu Nabi ni, dia merupakan pewaris Nabi. Maka dia akan bawa ilmu nubuah tadi untuk sampaikan kepada ummah. Jadi bila dia bawa sampai pada ummah, maka dia terpaksa kena buat conclusion untuk umat. Kalau dia bawa secara umum macam Nabi bawa umum tadi, maka susah untuk kita faham. Sebab itu dia bawa conclusion pada umat. Okey, contoh sembahyang. Bila Al-Quran dah bagi tahu, oh anggota ni disebut. Maka dalam kitab fiqh tersebut, yang pertama kita kena basuh ni, yang kedua basuh ni. Walaupun dalam Al-Quran dia tak disebut al-awwalu al-wajhu, tak ada perkataan macam tu. Tsani al-yad, tak ada. Salis ar-ra's, mas'ur ra's, tak ada. Ar-rabi', tak ada. Yang pertama basuh muka, tak ada perkataan tu dalam Quran, tak ada. Tapi dalam kitab fiqh tiba-tiba ada pula. Begitu juga dalam hadis, tak ada pun Nabi sebut al-awwal, tak ada perkataan tu. Tapi dalam kitab fiqh ada. Kenapa? Susunan tadi. Nabi buat tertib dia macam ni, maka dia susun kan. Jadi bagi tahu pertama, kedua, ketiga. Itu tertib. Tertib tu standard lah. Kan? Sebab apa? Nak mudahkan kita. Macam kita hari ni, yang ada dekat surau, kita step yang pertama buat macam ni, step yang kedua buat macam ni. And step yang pertama sebelum masuk ke dalam surau, pertama tanggalkan slipper. Tu step dia. Yang kedua pergi pula tempat wuduk. Ambil wuduk dan sebagainya. Kemudian yang ketiga masuk. Kita letak step-step tadi. Dengan step-step tadi orang boleh masuk. Akal pun boleh terima, mudah. Sebab itu kalau kita nak kata, orang kata fiqh ni sebenarnya mana ada sabit daripada Al-Quran dan hadis, tak ada. Khulasah daripada Al-Quran dan hadis tu fiqh. Jadi kita cerita apa? Sebab itu bila kita terang dalam hadis cerita secara umum. Bila masuk dalam kitab fiqh, maka dia secara detail. Stokin kulit yang macam mana yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh sapu macam tu. Bila dia kaji-kaji, oh Nabi pakai stokin kulit ni, stokin yang boleh ikut rentak. Kalau yang tak boleh ikut rentak, tak panggil stokin kulit, dia panggil kasut. Kemudian bila Nabi sapu tadi, dia kaji yang tidak meresap punya, kemudian yang tutup pun. Kemudian dia buat satu kaedah keluar ni bagi kita. Jadi mudah kita. Adakah orang yang duduk pada musim sejuk sahaja boleh pakai khuf? Stoking kulit ni, adakah orang yang sakit kulit pun boleh juga pakai? Orang yang sakit kulit, yang mana kulit dia tak boleh nak kena air, dia boleh juga pakai. Syarat dia sama juga, sehari satu malam tempoh dia. Kalau dia nak pakai perbaharui lagi, maka dia boleh perbaharui, tapi dengan syarat dia ikut tempoh tadi lah. Sebelum habis tempoh tu, dia buka balik stoking kulit, dia buat ambil sembahyang baru, kemudian baru dia pakai. Itu tempoh bagi mukim. Bagi orang yang musafir tempoh dia 3 hari 3 malam. Biasanya orang musafir ni banyak rukhsah yang dalam agama kita. Kenapa? Dia nak memudahkan. Kenapa? Safaru qit'atun minal azab. Orang yang bersafar ni, dia duduk dalam sebahagian daripada azab. Jadi bila sebahagian daripada azab ni, banyak kerikanan yang Allah beri pada musafir.
Kita tengok puasa sendirilah. Puasa. Bagi musafir, dia nak buka puasa, adakah berdosa bagi dia? Berdosa bagi dia. Tapi kalau kita duduk mukim, kita buka puasa, berdosa tak? Kalau saja-saja, berdosa lah. Tanpa sebab. Kalau orang musafir, dia tak larat, tak ada masalah. Maknanya harus bagi dia. Tapi dia kena gantilah. Begitu juga orang yang musafir, sembahyang 4 rakaat, boleh jadi 2 rakaat. Ini orang yang musafir. Kita mungkin saja 4 rakaat, nak jadi 2 rakaat. Mana boleh? Tak boleh. Jadi banyak kelonggaran yang diberi dalam musafir. Begitu juga dalam bab khuf. Khuf pun ada kelonggaran untuk musafir. Iaitu musafir boleh 3 hari 3 malam. Melainkan janabah lah. Kalau dia berjunub, maka dia kena buka lah. Basuh seluruh badan. Itu je. Berjunub, dia kena basuh. Mandi seluruh badan. Tapi kalau dia kencing, dia buang air kecil, air besar, tak ada masalah. Memadai, dia dah habis dah buang. Dah habis buang bersih. Kemudian dia ambil wuduk macam biasa. Sampai dekat khuf, dia sapu ke atas. InsyaAllah tuan-tuan mungkin ada Allah SWT bagi siapa yang pernah pergi umrah pada musim sejuk, dia akan jumpa lah orang ni, dan mungkin ada setengah-setengah kita pun ada amalkan juga benda ni. Tapi di Malaysia kita tak ada amal sangat. Pasal apa? Satu, negara kita ni nak kata sejuk pun tidak, nak kata panas sangat pun tidak. Tapi kalau pakai stoking kulit tu boleh tahan peluh juga. Ini lebih baik tak pakai daripada pakai. Maknanya dari segi nak segi amal tu memang kita jarang jumpa lah. Kalau negara yang lain tu bukan saja sejuk tapi dia kering. Bila dia kering tadi, dia selesa lah pakai. Kita ni tidak. Kita ni satu tempat yang cuaca kita cuaca basah. Sebab itu tuan-tuan boleh jumpa orang yang duduk dekat negara kering, bila datang tempat kita tak mandi sehari, bau boleh tahan. Tuan-tuan boleh tanya orang datang daripada Pakistan, orang datang daripada Bangladesh, kenapa tuan punya badan bau? Sebab dia biasa dekat tempat dia tak mandi. Kadang-kadang seminggu tak mandi. Hari Jumaat dia mandi pasal apa? Sunat. Pasal apa? Contohlah kalau pada waktu tu musim sejuk, memang kita nak mandi masalah. Kemudian tempat dia kering. Bila tempat kering ni dia tak bau sangat, tak payah pakai yang ketiak-ketiak tu. Bila dia datang tempat kita, dia dah terbiasa dengan tempat dia tak mandi macam tu, dia pun tak mandi kat sini, berbau sikit lah. Kita bagi nasihat pada dia, Tuan tolonglah, tempat kita ni tempat yang basah, jadi kena mandi pagi dan petang. Bukan saja lepas mandi tu, kena letak sikit wangi-wangian. Lepas pakai wangi-wangian, baru dia faham. Bila dia faham, insyaAllah dia buat cara macam kita buat, insyaAllah tak adalah bau-bau yang menyengitkan. Sama juga bila kita pergi dekat apa, kadang-kadang kita pergi dekat orang yang pergi mengerjakan umrah haji kan. Dia tanya orang yang duduk dekat Mina lama-lama tu. Tiap hari dia nak mandi dengan keadaan orang macam ni. Tak sempat kadang-kadang. Hari ni miss mandi kata. Tapi okey, badan tak ada bau sangat. Kenapa? Sebab cuaca dia kering. Sebab itu kalau kita nak cerita pasal khuf dekat negara kita memang susah sikit. Pasal apa? Kalau kita pakai stoking kulit ni lama-lama, dia akan jadi basah. Jadi kita tak sempat nak amal 24 jam. Tapi bila kita pergi ke negara-negara yang sejuk, insya-Allah kita dah ada hukum dah. Boleh tak macam Ustaz, saya hari tu saya pergi dekat Skandinavia. Negara mana? Tu duduk dekat Finland, jauh, Norway. Sejuk sangat Ustaz. Waktu tu boleh tak saya nak tu? Saya tengok ada je orang Arab macam gitu. Boleh? Boleh. Memang ada benda tu dalam kitab fiqh, dan benda tu memang ada diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni hadis ni. Kemudian hadis yang kedua tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu taala, hadis yang berbunyi wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-din bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mash min a'lah. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن. Daripada Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, kalaulah agama itu ikut pandangan sendiri, pandangan aku sendirilah, ikut otak kepala sendiri, ikut akal lah, lakana asfalul khuf, sudah tentulah
bawah khuf lebih aula daripada atasnya dari segi sapuannya. Maksudnya sapu atas tu lebih, sapu bawah tu lebih bagus daripada sapu atas. Kenapa nak kena sapu atas? Logik akalnya pasal kita pijak kat bawah. Bila kita pijak kat bawah, jadi kita nak kena bersih kat bawah. Kenapa nak bersih kat atas? Ini logik akal. Siapa kata? Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Sahabat Nabi. Siapa lagi dia? Menantu Nabi. Jadi dia beritahu. Tapi dia beritahu, waqad ra'aitu Rasulullah, sesungguhnya aku telah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai. Dia telah sapu ke atas bahagian zahir, bahagian atas khuf keduanya. Jadi bila tengok Nabi buat macam tu, maka aku tak boleh nak fikir dah, aku kata ikut Nabi je lah. Tu cerita dia. Mana kita tahu agama ni ikut Nabi, maka agama bukan ikut akal. Jadi ulama bagi tahu macam mana kita nak tahu agama. Agama tadi apabila Allah SWT cakap macam ni, akal jangan ubah supaya ngelak daripada ni, lompat. Tak ada. Agama macam ni, bila Allah cakap macam ni bertembung, macam ni lah, terus berhenti. Macam tu. Sekarang ni bila kita agama cakap riba tu haram, riba tu haram, jangan kita kona-kona kiri kanan kita nak menghalalkan riba. Tak ada. Kemudian Allah SWT beritahu bukan saja haram riba tadi, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hapuskan riba, dan riba ni terlampau zalim sangat, dia akan zalim orang yang lain. Tapi Allah SWT beritahu, tapi kalau keluar duit melalui jalan sedekah, dia akan menyuburkan harta tadi. Yurbis sadaqat. Allah, harta tadi dia boleh menyuburkan. Bukan saja dia subur, bahkan dia boleh akan beri ketenangan pada orang yang lain melalui jalan sedekah. Tapi dengan riba tadi dia akan tekan orang. Sebab itu tuan-tuan dimulakan Allah SWT, dia tengok muflisnya satu negara yang ada dalam seluruh dunia pada hari ini melalui jalan riba. Negara tadi dia pinjam duit, dia pinjam 50 sen. Kita tak ada cerita yang berjuta. Tuan-tuan lebih ma'ruf tentang juta-jutaan tadi. Dia pinjam 50 sen je. Dia lewat bayar tambah lagi 60 sen. Dia lewat bayar tambah lagi RM1. Dia lewat bayar daripada 50 sen jadi RM10. Lagi-lagi lewat bayar daripada RM10 jadi RM20. Dari RM20 jadi RM50. Dan RM50 jadi RM100. Lepas RM100 naik RM1000 ke RM1000. Naik lagi. Sampai bila nak selesai? Tak ada lah selesai. Lah sekali dia akan bawa jadi pada perhambaan. Hamba jadi. Sedangkan kita dalam masalah hutang, dan agama kita, bila seorang sahabat tadi, bila berlaku hutang di antara, Nabi bagi tahu apa yang berlaku ni, pertelingkahan di antara dua sahabat. Nabi datang, ya Rasulullah, dia dah berhutang. Oh ya, ya Rasulullah, tak mampu nak bayar hutang. Rasulullah membagi tahu, hai sahabat, dia tak mampu, kamu tolonglah separuhkan hutang. Baik ya Rasulullah, saya telah separuhkan hutang ya Rasulullah. Bila Rasulullah bagi tahu dah dengar separuh, wahai fulan, dia dah separuhkan hutang dia, kamu selesaikan lah. Ini agama. Mana orang dalam keadaan susah payah, kita kena bantu, kita tengok dia. Tak ada, bukan kita tekankan dia. Jadi bila kita tengok pertembungan di antara akal, orang kata bila buat riba, akal kata, ini makin untung. Untungnya hanya sebelah pihak saja, tapi kezalimannya belah ni. Tapi tuan-tuan dimulakan Allah SWT dengan sedekah lain. Sebab itu tuan-tuan, biasa berlakunya perniagaan dalam pinjaman dia akan melibatkan riba. Sebab itu bila kita tengok kumpulan-kumpulan keuangan, institusi keuangan yang besar, dia tak berani buat satu perniagaan dalam bentuk nama, padahal boleh tukar term daripada pinjaman bawa pada perniagaan, tapi dia tak berani ambil nama perniagaan tadi. Tapi bila dia kumpul dua orang, dia nak buat atas nama perniagaan, tapi dengan duit dia sendiri dia tak berani. Pasal apa? Perniagaan ni dia ada risiko untung rugi. Untung kita tanggung sama-sama ya, rugi pun sama-sama. Dia tak nak. Dia ambil apa dia? Cara dia apa dia? Dia buat sistem pinjaman. Untung, saya untung. Kalau rugi, kamu tanggung sendiri. Kan? Lepas tu kalau kamu lambat, saya akan kejar kamu. Jadi benda ni diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada zaman Nabi sehingga sini. Tapi bila kita rasa, dari seginilah boleh kau keuntungan, sebenarnya dia kehancuran. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Bila kita tengok amalan-amalan yang bertentangan dengan agama yang lain, kita nampak, ini dari segi akal ni ada untung ni, tapi agama kata tak boleh, haram tadi.
Akal kita bila bertembung je dengan nakal, bila bertembung dengan agama, maka kena berhenti. Stop. Tinggalkan akal. Ini yang dikatakan sahabat bila dia tengok Nabi SAW, dia kata apa? Sapu khuf lebih baik sapu bawah. Kenapa nak sapu atas? Dia kata tak boleh fikir dah. Dah, tinggalkan. Pasal apa? Nabi sapu atas. Dia sapu je lah atas. Itu cerita dia. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah SWT bagi tahu mudah. Wahai orang yang beriman, kamu taat Allah, taat Rasul. Wahai orang yang beriman, taat Allah, taat Rasul. Dengan ketaatan tadi, barulah boleh kita amalkan syariat tadi. Tanpa kita taat, susah. Bila kita tak ambil sifat taat, macam sahabat tadi, maka kita akan fikir, kalau kita buat macam ni, boleh lah. Buat macam ni, boleh. Kenapa? Akal kita akan main. Sehingga boleh-boleh. Tadi boleh untung pada kita, rosak, rugi pada orang lain. Tak ada pun untung kita, untung orang lain, tak ada. Sedangkan dalam agama, untung kita, untung orang lain, tu yang kita kehendaki. Tuan-tuan demikian ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tengok Sayyidina Ali bagi tahu, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu di atas khuffai, di atas dua. Dari hadis ni kita dapat tahu bahawasanya sapu khuf dekat atas. Yang hadis yang sebelum tu, atas pun boleh, bawah pun boleh. Cuma hadis ni lebih sahih daripada hadis yang sebelumnya. Maknanya kita boleh tak amal hadis ni lah aula diamalkan. Habis hadis yang sebelum ni boleh sebagai satu tambahan. Kenapa? Tidak ada pun benda yang menghalang untuk kita sapu di bawah. Boleh. Kenapa benda tu sabit dengan Nabi SAW walaupun tahapnya dhaif. Walaupun tahapnya dhaif. Lainlah kalau ada datang satu hadis mengatakan Nabi bagi tahu tak kena sapu dekat atas saja, bawah tak boleh sapu, maka hadis yang di bawah tadi baru boleh kita ditolak. Sebab itu ada setengah ulama mengatakan bahawasanya boleh jika seorang tadi nak sapu atas dan bawah. Tapi yang sapu di atas ni lebih baik. Kenapa hadis tu? Dan hakikatnya kita banyak sebut hadis Nabi tak ada yang dhaif, semuanya sahih. Yang menyebabkan dhaif tu kita. Yang menyebabkan dhaif tu perawi. Dah orang yang menceritakan cerita tadi, orang macam kita memang banyak dhaif berbanding dengan sahih. Kenapa? Orang tengok muka kita pun muka bohong, kan? Dalam muka bohong, kemudian muka buat maksiat kuat, kan? Hari ni cakap benda lain, besok cakap benda lain. Hari ni buat maksiat ni, besok buat maksiat ni. Dalam muka kita ni duduk pada zaman perawi, bukan dhaif lagi, bahkan maudhu' boleh jadi, kan? Sebab apa? Kita duduk dengan terdedah dengan maksiat. Kefasikan ini antara asbab-asbab. Fasik banyak. Kemudian dalam fasik, bila banyak buat dosa, otak jadi lemah. Otak lemah pun antara sebab-sebab tertolaknya hadis, kan? Kemudian banyak buat perkara-perkara baru yang dulu tak buat, banyak tertolak juga hadis. Agak-agaknya kita ni kalau duduk zaman dulu, tak tahulah orang nak percaya cakap kita ataupun tidak. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, cuma ulama dulu dah buat kajian dah. Bila dia buat kajian tu, dia ada dah status. Disebabkan orang ni bawa hadis ni, maka kepercayaan dia agak kurang sikit. Tapi kalau ada sokongan daripada hadis lain, maka dia akan jadi kuat. Kena kuatnya tadi pasal orang tadi boleh dipercayai berbanding dengan orang ni. Itu je. Pasal orang tadi. Tapi jangan kita sangka hadis Nabi ni dia ada dhaif, dia ada, tak ada. Hadis Nabi semua sahih. Yang menyebabkan tahap hadis tadi adalah orang tu sendiri. Maka kita akan sebutkan hadis. Hukum tadi kita dah sebut habis. Cuma hadis kita tak sebut habis. Jadi hadis kita dengar. Jadi kita akan nampak jelas hukum yang kita pendengarkan tadi. Wa an Safwan bin Asal qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah. ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. Daripada Safwan bin Asal, beliau berkata Nabi SAW menyuruh kami apabila kami berada dalam keadaan safar, supaya kami membuka khuf kami 3 hari, dalam masa 3 hari dan 3 malam. Alla nanzi'a, kami tidak buka khuf kami, kami tidak tanggalkan khuf kami selama 3 hari 3 malam, melainkan jika sekiranya kami terjebak dengan jenabah, iaitu mandi junub, mandi hadas besar, maka pada waktu tu kena buka khuf lah. Jadi hukum ni kita sebut pada awal tadi.
Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi kalaulah kami terjebak ataupun kami buang air besar ataupun buang air kecil ataupun kami tidur, maka khuf tadi tak perlulah dibuka. Boleh memadai bila bangun je daripada tidur, ambil wuduk macam biasa sampai kat khuf, sapu saja dekat atas. Tak masalah. Hadis yang seterusnya iaitu daripada Ali bin Abi Talib. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 ayyam wa layaliyahunna lil musafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu guide untuk seorang musafir tadi 3 hari dan 3 malam untuk musafir. Ni Nabi yang tetapkan. Untuk musafir berapa lama dia boleh pakai khuf tadi? 3 hari 3 malam. Wa yauman wa lailatan lil muqim. Manakala untuk orang muqim tadi 1 hari 1 malam. Kita tahu agama ni bukan ketetapan ulama, bukan ketetapan orang biasa, bukan ketetapan kita, ketetapan daripada Allah dan Rasul. Cuma susunan tadi ulama yang buat susunan. Ya. Tak ada pun kita kata agama ni ulama yang buat, tak ada. Allah dan Rasul. Agama datang daripada Allah dan juga ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Tujuan kita apa? Adalah abdiyah. Apa yang Nabi buat ni supaya apa? Supaya kita nak perhambakan diri pada Allah SWT. Bila datang masalah ni, kamu buat macam ni. Siapa yang buat macam ni? Nabi. Allah pun suka. Jadi kita hidup ni seolah-olah kita nak sukakan Allah. Apa yang kita buat yang ada kaitan dengan Nabi, maka seolah kita sukakan Allah SWT. Bila kita buat satu perkara yang langgar dengan sunnah Nabi, langgar dengan perintah Allah, maka kita buat untuk kita murkakan Allah SWT. Syaitan sukalah. Sebab itu bila kita tengok orang yang ikut ajaran-ajaran syaitan, dia suka bawa satu perkara yang khilaf dengan sunnah, khilaf dengan agama. Kenapa? Dia suka kita dimarahi, dimurkai oleh Allah SWT. Memang kerja syaitan. Daripada dulu sampai sekarang dia akan berjanji pada Allah SWT untuk sesatkan anak Adam, iaitu manusia sampai hari kiamat. Itu memang kerja dia. Tambah lagi kita dah duduk hujung-hujung ni nak dekat kiamat lagi. Dia kata takkan satu fitnah saja nak buat, mesti kena kumpul semua fitnah-fitnah, pengalaman-pengalaman yang ada terhadap umat-umat terdahulu sehingga zaman sekarang ni. Jadi himpunkan semua. Jadi kita ni umur pendek tapi maksiat paling banyak banding dengan umat-umat terdahulu. Yang kita tengok macam-macam maksiat orang ni. Kita dengar berita orang ni buat macam ni, orang ni buat macam ni. Kita dengar berita anak dengan mak, kita dengar mak, ayah dengan anak, kita dengar. Lepas tu bunuh pula mak, kita dengar macam-macam kan. Lepas tu kita dengar pula dari segi harta pula fitnah macam ni, dari segi pula orang yang ada kuasa pula fitnah macam ni kan, macam-macam. Jadi fitnah semua dihimpun. Kenapa? Syaitan kata, Iblis la'natullah alaih dan kuncung-kuncung yang kata, tak ada masa dah bagi kita. Bagi kita nak dekat dah. Kenapa? Dia minta tempoh dengan Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri tempoh pada aku sampai hari kebangkitannya, sampai hari kiamatnya. Sampai situ. Jadi nak buat macam mana kita hidup dalam tempoh tu kan? Umur 60-70 tahun tapi nak kira maksiat banding dengan umat terdahulu. Allah, kita agak bergunung juga gini yang kita buat ni kan? Jadi kita mohon ampun daripada Allah SWT, mohon sentiasa supaya Allah SWT selamatkan kita daripada apa ni, daripada fitnah-fitnah akhir zaman ni, fitnah-fitnah dajjal kan, fitnah-fitnah duniawi. Dan tuan-tuan demikian oleh Allah SWT. Sebab itu kita kata ketetapan daripada Allah dan Rasul. Kita ikut insya-Allah kita percaya. Kalau tidak kita akan ikut yang satu lagi. Wa hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, kamu ikut. Maka insya-Allah kamu akan selamat. Wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Jangan kamu ikut jalan yang tak duduk kat sini. Dia akan bawa kamu kepada kemudaratan, dia akan bawa kamu kepada bencana, masalah dan sebagainya. Maka kamu akan rosak. Kemudian pada waktu tu kamu akan tafrik pecah belah akan berlaku. Syaitan pula berjanji, la'aqudanna lahum. Pada waktu tu akan aku duduk. Waktu dia duduk dekat jalan yang siratul mustaqim, jadi aku akan duduk. Duduk kat mana? Duduk tengah-tengah jalan ni. Sama ada aku duduk dekat belah kiri dia, aku duduk belah kanan dia, aku duduk depan dia, aku duduk belakang dia. Kerja ni tarik dia, dah bawa dia keluar daripada landasan. Cara yang paling bagus sekali untuk keluar daripada landasan adalah tafriq.
Tafriq ni pecah belah kan. Bila pecah belah, maka bila pecah belah, maka berlakulah kerosakan yang teruk. Pada waktu tu Allah SWT tak pandang. Kenapa? Allah SWT, Nabi SAW bagi tahu, wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku saling caci-mencaci antara satu sama lain, maka waktu pandangan Allah Subhanahu wa taala akan apa dia? Saqatat min ainillah, akan gugurlah daripada pandangan Allah SWT, maka Allah tak pandang. Bila Allah tak pandang pada waktu tuan dimungkinkan Allah, tak adalah nusrah dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada hari ini bawa pegang pada apa dia? Dan pada landasan asal, iaitu kita ambil ikut apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh kita buat. Apa yang Allah suruh, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Dan begitu juga macam mana kita tahu Allah suruh, Nabi suruh tadi? Adalah generasi-generasi ulama yang selepas tu, ulama yang Rabbani, mereka lah akan bagi tahu inilah kehendak Allah, inilah kehendak Rasul, inilah bukan kehendak Allah, bukan kehendak Rasul. Ikut atas landasan yang betul, insya-Allah kita akan selamat. Dan banyak sentiasa doa pada Allah Subhanahu wa taala, doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran akan kebenaran yang sebenar, dan bagilah kami kekuatan untuk kami ikuti hak tadi, kebenaran tadi. Kemudian Allahumma arinal batila batila, ya Allah tunjukkanlah kebatilan akan kebatilan yang benar tadi, kebatilan yang sebenar tadi pada kami. Warzuqna ijtinabah, dan berilah kekuatan pada kami, berilah taufik pada kami supaya kami dapat jauh daripada kebatilan tadi. Moga Allah SWT selamatkan kita daripada kebatilan dan daripada kemaksiatan tadi. Moga Allah SWT beri kita taufik untuk kita dekatkan diri pada Allah SWT, dan kita amalkan segala sunnah-sunnah Nabi SAW, dekat diri pada Allah SWT, dan selamat daripada fitnah-fitnah duniawi dan fitnah akhir zaman, insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Ada mana ustaz ke buka kitab Tauhid Sifat 20. Tuan-tuan ambil kunci motor, start motor, pergi pasar malam. Oh, ustaz apa lagu ni? Orang nak mengajar ilmu Tauhid, nak bagi akidah mantap, dia suruh pergi pasar malam. Lagi bagus dia kata. Ini sembang kedai kopi.